Korang mesti pelik kan kenapa Kuala Lumpur berada di tengah-tengah Selangor. Kuala Lumpur atau lebih dikenali sebagai wilayah persekutuan memang sangat terkenal dengan negeri yang paling maju di Malaysia. Banyak sejarah yang berkait antara Kuala Lumpur dengan Selangor ni. Ini adalah 5 fakta kenapa Kuala Lumpur berada di dalam Selangor. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notifikasi supaya korang tak terlepas video-video yang lebih menarik. Pertama, asal-usul nama Kuala Lumpur. Korang tahu tak, nama sebenar Kuala Lumpur adalah pengkalan lumpur je tau. Namun, nama ini kemudiannya ditukar kepada Kuala Lumpur pada sekitar tahun 1870-an tau. Nama ini diambil daripada kawasan berhampiran tempat pertemuan antara Sungai Gombak dan Sungai Kelang, sebuah tempat penerokaan Raja Abdullah untuk biji timah. Kawasan ini telah dinamakan sebegitu kerana kawasannya berlumpur. So, sebenarnya Kuala Lumpur ni memang dari dulu lagi memang kawasan berlumpur. Kedua, pembukaan Kuala Lumpur. Sejarah Kuala Lumpur sebenarnya termasuk dalam sejarah Selangor tau, kerana ia merupakan salah satu daerah Selangor sebelum diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan pada 1 Februari 1974. Kuala Lumpur ni memang salah satu daerah Selangor lah korang. Mengikut kajian sejarah, Raja Abdullah bin Raja Jaafar merupakan orang yang mula-mula membuka Kuala Lumpur. Pada 1875, Raja Abdullah yang menguasai Kelang bersama-sama dengan Raja Jumaat telah meminjam wang sebanyak 30,000 daripada Baba Chim Yam Chuan dan Lim Se Hue di Melaka dengan tujuan untuk membuka lombong biji timah. Raja Abdullah kemudian telah membawa masuk sebanyak 87 orang buruh Cina dari Lukut untuk menguasai lombong biji timah di Ampang. Usaha yang bersusah payah berhasil apabila Raja Abdullah berjaya mengeksport biji timah dari Ampang setelah 2 tahun. Sejak itu, semakin banyak orang Melayu dari Sumatera dan orang Cina sama ada dari Lukut maupun China yang datang dan mula menetap di kawasan pertemuan di Kuala Lumpur. Korang, itulah serba sedikit sejarah sewaktu mula-mula Kuala Lumpur baru menjadi tempat perlombongan biji timah. Ketiga, Kuala Lumpur menjadi ibu kota. Sebelum dijadikan ibu negeri Selangor pada 1800, beberapa persediaan telah dilakukan menunjukkan permulaan campur tangan British di Kuala Lumpur pada masa itu. Pada tahun 1800, perubahan dari segi pentadbiran telah mengubah segala keadaan di Kuala Lumpur. Pada tahun ini, ibu kota negeri Selangor telah dipindah dari Kelang ke Kuala Lumpur. Residensi dan jabatan-jabatan pentadbiran yang penting juga telah dipindah ke sini. Ini bermakna pihak British telah mula bercampur tangan ke atas hal ehwal di Kuala Lumpur. Pada masa itu, Yap Ah Loy selaku Kapitan Kuala Lumpur telah kehilangan kuasa terhadap keamanan Kuala Lumpur. Kuasa tersebut telah diambil alih oleh Jabatan Polis Selangor. Akan tetapi, Yap Ah Loy tetap tidak kehilangan kepentingan perniagaan beliau. Kedatangan pihak British juga menandakan permulaan pentadbiran moden di Kuala Lumpur. Masa ni korang rasa macam mana ya keadaan di Kuala Lumpur pada masa tu? Cuba korang bayangkan. Keempat, perkembangan pentadbiran ke arah kemerdekaan. Pada 15 Mac 1948, Majlis Perbandaran yang mengambil alih tugas-tugas lembaga bandaran telah dibentuk. Sekali lagi, perubahan corak pentadbiran Kuala Lumpur berlaku pada tahun 1951, di mana semakan telah dibuat oleh perlembagaan yang menghendaki Majlis Perbandaran. Pada tahun tersebut jugalah Kuala Lumpur dipecahkan kepada 4 kawasan iaitu Bangsa, Petaling, Sentul, Imbi dan setiap kawasan dikehendaki memilih 3 wakil untuk menyertai Majlis Perbandaran. Kuala Lumpur memainkan peranan yang penting sebagai ibu negara Malaysia yang baru mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Merdeka! Kuala Lumpur yang ditadbir terus oleh Kerajaan Persekutuan apabila Akta Ibu Kota dikuatkuasakan pada 1 April 1961 telah digantikan Majlis Perbandarannya kepada Pesuruhjaya Ibu Kota Kuala Lumpur yang mentadbir secara korporat. Macam-macam yang berlaku pada waktu itu. Kalau korang berdebar tak kalau sekarang ni masih dalam peperangan? Kelima, Kuala Lumpur menjadi bandaraya dan menjadi wilayah persekutuan. Pada 1 Februari 1972, Kuala Lumpur sekali lagi telah melalui peristiwa bersejarah yang gemilang apabila dinaik taraf gelarannya bandarnya menjadi bandaraya. Hal ini bukan sahaja kerana Kuala Lumpur merupakan bandar yang terbesar di Malaysia, tetapi juga peranannya yang standing sebagai ibu negara Malaysia dan juga pusat perdagangan, kewangan, pemerintahan, pendidikan, diplomatik dan agama yang utama dalam negara ini. Apabila disedari bahawa Kuala Lumpur tidak boleh memainkan peranan serentak
sebagai ibu negeri Selangor dan juga ibu negeri Malaysia, usaha dilakukan untuk mewujudkan sebuah wilayah persekutuan sebagai kota raya negara Malaysia. Pada 1 Februari 1974, Sultan Selangor secara rasminya menyerahkan Kuala Lumpur kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang di-Pertua Agong yang meletakkan di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Wilayah Persekutuan. Kini terjadilah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Malaysia yang pertama. 4 tahun kemudian, Kementerian Wilayah Persekutuan telah diwujudkan untuk menyelaraskan dasar-dasar dan perancangan bagi pertumbuhan Kuala Lumpur. Itulah bagaimana sebuah kawasan yang sebelum ini memang tidak diambil tahu sebelum penerokaan Raja Abdullah menjadi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, sebuah kota raya di Malaysia yang maju dan yang berperanan sebagai pusat perdagangan, pentadbiran dan agama yang utama. Korang, macam menarik tak? Hebat kan Kuala Lumpur? So, berikut adalah 5 fakta kenapa Kuala Lumpur berada di dalam Selangor. Cuba korang komen sikit, negeri mana yang korang rasa sejarahnya lagi menarik. Kita jumpa di next video ya.